أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد. Yang saya hormati, yang berbahagia barisan ahli jawatan kuasa Surau Adiniyah, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ustaz-ustaz, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kerana diberikan lagi kesempatan hayat hari ini, tuan-tuan. Sedang hari ini hari yang baru. Hari ini hari yang baru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza yaumun jadid. Hari ini hari yang baru. Hari semalam dah tak boleh apa lagi dah. Hari semalam kita tinggalkan dia, dan kita nak kenang-kenang, nak tengok-tengok, nak berusaha hari inilah. Hari esok pun tak tahu lagi. Hari esok pun tak tahu lagi, tuan-tuan. Boleh jadi kita ada lagi ke tidak, Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Tamu Allah yang dihormati, marilah kita mulakan pertemuan pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih lagi bersama dengan Asma'ullah, nama-nama Allah ya. Nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah Al-Husna yang tinggi. Setelah kita bincang pada pertemuan yang lalu, Al-Musawwar, Al-Bari, Al-Musawwar, Allah yang mencipta, Allah yang membentuk, Allah yang membina, yang mereka cipta. Hari ini insya-Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, tuan-tuan, Al-Bari'ul Musawwirul Ghaffar. Al-Ghaffar ya, nama tak asing lah. Kita orang Melayu pun Abdul Ghaffar, hamba kepada Maha Pengampun. Al-Ghaffar ya, tuan-tuan, berarti yang Maha Kuasa menutupi kesalahan ya, menutupi kesalahan hambanya, hamba-hambanya dengan mengampuni dosa-dosa mereka ya. Al-Ghaffar, Allah ampuni dosa mereka. Tuan-tuan, maknanya orang yang melakukan dosa tiada dalam rekod amalannya, amalan jahat itu Allah tutup dan Allah ampunkan dosanya. Masya Allah, tuan-tuan. Daripada nama-nama Allah Azza wa Jalla ini ya, tuan-tuan, Al-Ghaffar berarti pengampun, Maha Pengampun ya. Yang
Maha Pengampun itu merujuk kepada, ya tuan-tuan, diri Allah, zatnya yang maha tinggi dan mulia. Manakala Al-Ghafur, ya tuan-tuan, dan Al-Ghaffar ni, Ghafur, Al-Ghaffar, ya tuan-tuan, kalau kita kata maaf saya tuan-tuan, pertama Ghafir, ya, Ghafir yang mengampuni, ya. Ghafir yang mengampuni, yakni Allah yang bersifat pengampun. Ghafir yang mengampuni, yang mengampunkan. Manakala Ghafur dan Ghaffar, ya, dia lebih lagi. Ghafir biasa saja. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabil taul. Ya tuan-tuan, Ghafiriz zambi, Allah tu maha mengampuni dosa. Allah itu mengampuni dosa. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabil taul, la ilaha illa. Ya begitu kan? Itu Ghafir tu mengampun, Allah yang mengampun. Tapi Ghaffar dan Ghafur ni, Ghaffar dan Ghafur ni dia ada yang lebih daripada itu. Sirah mubalaghah dia dalam bahasa Arabnya, ya, yang lebih maha pengampun. Ya tuan-tuan, yang kita biasa berguna pakai apabila dia lebih maha. Yang lebih dari itu, Allah, ya tuan-tuan, dengan perkataan itu maka lebih tepat ataupun lebih sesuai, lebih tepat sebenarnya tuan. Bermaksud daripada perkataan yang Al-Ghaffar ini, Ghaffar ini tuan-tuan, sebenarnya dia membawa sampai ke peringkat menutupi dan menyelubungi. Yang merujuk kepada makna Al-Ghaffar itu, Al-Ghafru, dia menutup dan menyelubungi, langsung tak ada. Yang hakikat sifat itu, nama itu Allah yang punya, ya tuan-tuan, nama Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, ya tuan-tuan. Maka baginya lah layaknya untuk menghapuskan segala dosa hambanya dan ditutupnya dan diselubungnya hingga tiada lagi. Baik. Manakala maghfirah tuan-tuan, maghfirah, ya, daripada ghafara, ghufira, datanglah maghfirah. Maghfirah, ya tuan-tuan, daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya maghfirah daripada Allah ialah bermaksud pengampunan. Maghfirah itu pengampunan, jadi penutupan dosa-dosa serta keampunannya, ya, yang lebih tinggi daripada itu, yang mana dengan menganugerahkan rahmatnya, ya tuan-tuan, bukan kerana taubat hambanya. Subhanallah, kerana anugerah Allah dan rahmatnya, dan bukan kerana, ya tuan-tuan, taubat hambanya. Menurut kata Al-Qushairi, ya tuan-tuan, Al-Ghaffar Allah ini yang Allah maha pengampun, Allah maha menutupi, Allah maha menyelubungi, menghapuskan dosa hambanya. Dan Al-Ghaffar itu bukan kerana taubat hamba. Al-Ghaffar itu bukan kerana taubat hamba. Taubat hamba memang Allah maha pengampun, sedang Allah tu sendiri maha menghapus dosanya. Cumanya siapakah orang yang layak dihapuskan dosanya? Siapakah orang yang layak dihapuskan dosanya? Dengan nama Allah yang maha mulia, dengan nama Allah yang maha tinggi. Jadi tuan-tuan, menurut khabar suatu sumber yang bersumberkan dari musnad, ataupun diceritakan bahawa seorang telah diperintahkan masuk ke dalam neraka. Mana khabar ni merupakan satu berita atau sumber yang musnad yang diriwayatkan, ya tuan-tuan,
bahawa besok di hari akhirat dikatakannya, di akhirat ada hamba Allah yang diperintahkan masuk ke neraka. Masuk neraka. Setelah sepertiga perjalanan hamba yang diperintahkan masuk neraka ni, menurut Al-Qushairi, dia menoleh ke belakang. Dia toleh belakang sambil diteruskan perjalanan lagi. Setelah separuh perjalanan lagi, dia menoleh lagi dan melakukan perkara yang serupa. Jalan, toleh. Jalan, toleh. Toleh itu toleh ke belakang lah, gitu kan. Menurut Al-Qushairi rahimahullah, riwayat diceritakan di sini, sehinggalah 3 kali dia berjalan, dia toleh ke belakang. Dia paling menurutnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bawa kembali hamba-Ku itu menghadap-Ku. Ya. Bawa kembali hamba-Ku itu ke sini menghadap-Ku. Allah bertanya, tuan-tuan, mengapa engkau menoleh sampai 3 kali? Mengapa engkau menoleh sampai 3 kali? Jalan separuh perjalanan toleh belakang, macam kita meninggalkan orang yang kita sayang, tuan-tuan. Ya. Jalan toleh ke belakang 3 kali. Dijawab oleh hamba tu, tuan-tuan. Hamba tu kata, ya, setelah aku sampai separuh perjalananku, aku teringat akan firman-Mu. Teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Maknanya, dan Tuhanmu lah yang Maha Pengampun, Al-Ghafur, Dzur Rahmah, yang penuh dengan rahmatnya, mempunyai rahmatnya. Ya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Hamba tu kata, aku teringat dengan firman-Mu bahawa Tuhanmu lah yang punya, yang Maha Pengampun dan penuh, ya, mempunyai penuh rahmat. Oleh kerana teringatkan firman-Mu itu, maka aku menoleh dengan penuh harapan mendapat keampunan dan rahmat-Mu. Setelah aku sampai separuh perjalanan, aku teringat pula dengan firman kedua. Firman pertama, tuan, di berjalan separuh perjalanan, diingat yang pertama, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Kemudian dia jalan lagi. Jalan kedua separuh perjalanan, tuan-tuan, dia teringat pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135, wa may yaghfiru dzunuba illallah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tiada yang mengampunkan dosa melainkan Allah. Itu surah Ali Imran ayat 135. Yang di atas tadi, tuan-tuan, surah Al-Kahfi, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, surah Al-Kahfi ayat 58. Itu yang kedua. Di berjalan, ditoleh lagi, ditingat ayat yang kedua, tuan-tuan. Kemudian dia berjalan lagi, ditoleh lagi, tuan-tuan. Ditoleh yang ketiga tu, diteringatkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dia kata, aku teringat dengan ayat-Mu yang Kau telah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, akan hamba-hambaku yang telah ketelanjuran daripada, ya, dalam hidupnya ke atas diri mereka, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah, ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maaf saya, kalau ikut riwayat ni setakat tu je, la taqnatu min rahmatillah, janganlah putus asa daripada rahmat Allah.
tuan-tuan, maka kata dia, apabila dia teringatkan 3 ayat ni, semakinlah tinggi harapanku untuk mendapatkan maghfirah dan rahmatmu. Allah subhanahu wa ta'ala kemudiannya berfirman, pergilah kamu, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Tuan-tuan, ini satu cerita yang dipaparkan oleh Al-Qushairi rahimahullah, membayangkan bahawa Allah Maha Pengampun, ya. Dan di situ tuan-tuan, di situ suatu yang dikisahkan itu menggambarkan sifat Al-Ghaffar itu sendiri, nama Al-Ghaffar itu pada diri kita sebagai hamba. Nanti kita lihat macam mana. Oleh itu, ya tuan-tuan, Allah berfirman berikutnya, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Tuan-tuan, dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan atau menzalimi dirinya, ya, menzalimi dirinya dengan melakukan perkara yang Allah murkai, yang maksiat, ya tuan-tuan, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon keampunan, istighfar kepada Allah, yajidillah, dia akan mendapati Allah Ghafurar Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang atau Maha Pengasih. Tuan-tuan, nas ni tuan-tuan, saya baca dulu dari kitab lah, nanti saya cuba berikan sedikit komen saya yang sesuai dengannya. Menurut Al-Qushairi, dia kata ayat yang kita baca surah An-Nisa ayat 110 ni, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Ya, menurut Al-Qushairi, dia kata ayat di atas ni terdapat satu isyarat bahawa taubat para orang tua yang telah menghabiskan zaman mudanya, ya. Menurut Al-Qushairi, tuan-tuan, ayat yang saya baca tadi itu, siapa yang berbuat suatu kejahatan atau menzalimi dirinya, kemudian dia memohon keampunan kepada Allah, dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu maknanya. Kata Al-Qushairi, ayat ini terdapat satu isyarat bahawa taubat orang tua yang telah menghabiskan zaman mudanya dengan melakukan dosa dan kesalahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mereka meninggal dunia. Sebelum mereka meninggal dunia, sesiapa yang bertaubat, ya tuan-tuan, maksiat kepadanya, yang siapa yang berbuat maksiat, siapa yang berbuat maksiat kepadanya, yakni kepada Allah, yaitu dia melakukan maksiat kepada Allah dengan perbuatannya, dengan tingkah laku hidupnya, dengan segalanya, tuan-tuan, kemudian dia bertaubat dan mentaatinya dengan perakuan lisannya kembali sebenar-benarnya, ya tuan-tuan, Rabbunallah, mengakui bahawa sesungguhnya Tuhan aku ialah Allah sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkannya seperti mana firman-Nya, yajidillaha ghafurar rahima. Ini penjelasan Imam Al-Qushairi. Pandangan saya, tuan-tuan, pandangan saya, Allah Maha Pengampun, ya, Allah Maha Pengampun, itu ialah diri Allah, zat Allah, ya, yang begitu tinggi sekali. Habis tugas kita apa?
Tugas hamba apa? Tugas hamba kena ukur diri dia di mana. Ya. Tugas hamba kena lihat diri dia bagaimana. Yaitu kalau siapa yang melakukan kesalahan, yang menzalimi dirinya dengan mengingkari perintah Allah, dia wajib taubat. Wajib taubat ke atas hambanya, ya tuan-tuan, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, mereka yang melakukan kejahatan atau menzalimi diri mereka, maknanya melakukan perbuatan maksiat, kesyirikan, ya, maknanya perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, mereka yang melakukan kejahatan atau menzalimi diri mereka, zakarullah, lalu ingat pada Allah. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu. Maknanya tugasnya ialah mohon ampun. Tugasnya ialah mohon ampun. Apabila seorang melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, dia ingat Allah. Lalu hendaklah fastaghfarullah, hendaklah memohon ampun kepada Allah. Dalam konteks ayat ini menyebut dia telah memohon keampunan kepada Allah. Fastaghfarullah, mereka telah mohon keampunan kepada Allah, ya. Dan walam yusirru ala ma fa'alu, dia tak boleh ulang balik perbuatan yang dia pernah buat dulu. Untuk layaknya mendapat meletakkan diri kita bersama dengan keagungan nama Allah Al-Ghaffar, kita mestilah mengukur diri kita siapa. Jangan hanya mengharapkan, ya tuan-tuan, keampunan, sedang tuan-tuan kita tidak meletakkan diri kita di tempat yang selayaknya sebagai hamba kepada Allah. Tuan-tuan, betul lah rahmat Allah punya, kan? Apa susah? Allah maha luas rahmatnya, ya. Allah kata rahmati wasi'at kulla syai', ya. Rahmati wasi'at kulla syai'. Tuan-tuan, kita yang buat jahat ataupun siapa yang kita yang berbuat baik, belum tentu juga kita masuk syurga. Kerana hakikat rahmat ini apabila Nabi Musa AS, yang saya selalu sebut agaknya lah, sebab saya suka gambaran ayat tu. Nabi Musa AS, tuan-tuan, mohon kepada Allah, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik, ya. Surah Al-A'raf, tuan-tuan, ayat 156 ke begitulah lebih kurang. Nabi Musa mohon, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah, ya Allah, tuliskanlah untuk kami di dunia dalam kebaikan, mendapat hasanah, dan di akhirat nanti hudna ilaik, kami ditunjuk untuk sampai kepadamu, mana mendapat masuk syurga Allah, begitu kan? Allah jawab, azabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai'. Azabi usibu bihi man asya', azab aku timpakan pada siapa yang aku nak, kata Allah. Sedang, ya, rahmat aku meluasi setiap sesuatu. Allah tak jawab langsung, tuan-tuan. Maksud saya tidak direct jawab apa soalan Nabi Musa ataupun permintaan Nabi Musa, tapi Allah jawab, azab aku berikan, aku timpakan pada siapa yang aku nak, dan rahmat aku meluasi setiap sesuatu.
Ketika mana Nabi bacakan ayat ini, suka orang-orang Yahudi. Tuan, dia dengar ayat ini. Bak Yahudi kata kita pun termasuk dalam rahmat yang meluasi sesuatu. Lalu Allah spesifikkan ayat itu, tuan. Allah spesifikkan siapakah orang yang layak mendapat rahmat aku ini. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, aku akan tuliskan rahmat aku untuk orang-orang yang bertakwa. Walladzina yu'tuna az-zakah, dan orang-orang yang membayar zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Dan sambungan, tuan-tuan, yaitu orang yang mengikut Nabi, ya, Nabi yang tertulis di dalam Taurat, Nabi yang Allah utuskan akhir zaman, yang menghalalkan yang halal dan yang mengharamkan yang haram, ya, maka jelaslah siapa orang yang layak mendapat rahmat Allah. Kalau kita bercakap, tuan-tuan, bahawa keampunan ini rahmat Allah, maka kita letakkan diri kita layak tak mendapat rahmat Allah. Begitu. Ya. Macam kita selalu sebut, tuan-tuan, dalam kitab-kitab tasawuf, kita perlulah punya raja kepada Allah, perlulah perasaan khauf kepada Allah. Ya. Khauf, kita rasa takut. Bagaimanakah agak perjalanan kita nanti? Bagaimana akhir hayat ajal kita nanti? Bagaimanakah kita, di mana kita apabila kita mati nanti? Itu khauf. Bagaimana dengan azab Allah? Tuan-tuan, bagaimana dengan semuanya menakutkan, khauf. Bersama dengan itu, ulama-ulama sufi meletakkan ar-raja. Raja ni, tuan-tuan, dia bukan satu pengharapan dengan kata Allah Maha Pengampun, tak apa, Allah Maha Pengasih, Allah takkan menganiaya hambanya, Allah takkan mensia-siakan amal hambanya. Itu rojak. Rojak mengikut ulama-ulama sufi, terutamanya dalam tulisan Dr. Sahibus Samah Mufti Wilayah Persekutuan, rojak bila amal, ya akhi, rojak bila amal, bahawa kalau apabila rajak tanpa amal, maka suatu pendustaan, pembohong. Rajak mestilah disertai dengan amal. Kita orang Islam akhir zaman suka berdalih. Apabila kita kata dalam satu keadaan, tuan-tuan, tak apa, kita masih lagi muda, kita kuat lagi, besok kita beramal lah. Satu keadaan. Apabila kita suruh bertaubat, mengajak bertaubat kepada Allah, taubat urusan pribadi antara kita dengan Allah sahaja, orang lain tak perlu tahu. Satu, betul, memanglah taubat urusan pribadi, tapi cara menjawab tu, tuan-tuan, apabila kita mengajak kembali kepada perintah agama, tuan-tuan, iman di dalam dada masing-masing. Tuan-tuan, ya, iman di dalam dada. Al-imanu hahuna, kata Nabi, iman di sini. Betul? Sebab dia ambil semua dalil-dalil yang dia juga belajar, dia tahu iman di sini. Kenapa kita sibuk sangat? Tuan-tuan, iman memang dalam hati, tapi dijelmakan melalui amal zahir. Kalau amal zahirnya bercanggah dengan kehidupan syariat, bagaimana nak dibuktikan bahawa hati betul? Amal zahirnya bercanggah dengan perintah Al-Quran, pandangan kita bercanggah dengan Al-Quran, pemikiran kita bercanggah dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita boleh kata kita betul, tuan-tuan? Jadi oleh itu, berdasarkan Al-Ghaffar ini, kita semua insaf, kita semua sangat yakin
kita tahu bahawa rahmat Allah meluasi sesuatu. Namun kita kalau tiada apa hubungan dengan Allah, bagaimanakah rahmat itu untuk dibuka untuk kita? Ya, itu sebabnya tuan-tuan, dalam proses meletakkan satu hubungan kita dengan Allah, keyakinan bahawa sesungguhnya kita bina hubungan baru mendapat rahmat. Kita bina hubungan, kita banyakkan ingat dia, kita banyakkan ibadah kepada dia, kita beri sepenuh masa untuk dia, kerana itu tugas kita, barulah layak mendapat rahmat. Kalau tidak, yauman nansakum, hari ini kami lupakan kamu, kama nasitum liqa'a yaumina hadha, yaumikum hadha. Hari ini kata Allah, kami lupakan kamu seperti mana kamu lupakan kami, ya. Oleh itu, seperti mana yang kami janjikan bahawa hari ini hari yang akan berlaku, tapi kamu tak ingat aku. Macam mana aku nak ingat kamu? Lah. Tuan-tuan, Masya Allah, ya, itulah hakikatnya. Jadi makna Al-Ghaffar, ya tuan-tuan, kita balik kepada apa yang tertera di sini, maka disebutkan dalam sebuah khabar bahawa pada zaman dahulu pernah wujud seorang yang membunuh 99 orang. Dengan sengaja. Zaman kan kita tuan-tuan ada hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin tu, di Bani Israel dia dah bunuh 99 orang, kemudian dijumpa guru agama dia, ya. Guru agama dia tanya dia, tak peluang, saya dah bunuh 99 orang, ada peluang nak taubat tak? Kata guru agama dia, tak ada. Maka dicukupkan 100 orang. Dia guru agama ni pun macam tu juga tuan. Ya? Dia pun cukupkan 100 orang. Dah cukup 100 orang, dia jumpa orang lain pula, orang yang lebih alim dalam kalangan mereka. Lalu orang tu kata, kalau kamu nak taubat, kamu kena keluar daripada negeri ini, pergi ke suatu negeri, atau dari daerah ini pergi ke suatu daerah yang di sanalah, ya, di sana tempat yang baik, daerah yang baik, perkampungan yang baik, negeri yang baik. Dalam satu riwayat, ya tuan-tuan, dia pun pergi menuju ke suatu tempat yang baik, sebab dia nak bertaubat daripada 100 orang yang dibunuh. Dia tanya orang alim tadi, dia kau pergilah, dia kata, ya tuan-tuan, dalam perjalanan dia pun mati, Allah tarik roh dia, ataupun Allah matikan dia. Paruh perjalanan dia pun mati, tuan-tuan. Berebut malaikat azab dan rahmat, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar pastilah orang surah diniyah ni, Masya Allah, tok guru tiap-tiap malam, Syekh Ibrahim, kan, mana boleh tak dengar, ya. Jadi itu sebab saya pun tak sebut panjang, tuan. Ambil saya buat jis ringkas saja. Mati, tuan, mati, berebut malaikat azab dan rahmat. Akhirnya nak ke mana? Diukur, dinasihatkan, ya tuan-tuan, dia diukur mana lebih dekat jarak antara tempat maksiat dia dengan tempat perjalanan dia ke negeri yang baik, ya? Kesimpulannya, apabila diukur dia lebih dekat dengan negeri yang dia nak pergi untuk bertaubat itu, itu negeri yang baik, Allah ambil dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga, dalam rahmat Allah. Rahmat Allah. Tuan-tuan, saya ni apabila saya menghurai begini, tuan-tuan, saya tak kata bahawa rahmat Allah seluas itu. Orang yang membunuh 100 orang tu, Allah berikan dia rahmatnya, ya tuan-tuan, sebab orang ini berusaha nak taubat, tuan-tuan. Orang ni berusaha mencari jalan lebih baik. Orang ni keluar dari suatu negeri nak cari suatu negeri yang baik, nak meninggalkan kejahatan yang dia pernah buat, ya, layak mendapat rahmat Allah, ya, layak untuk mendapat rahmat Allah, ya. Bagaimana rahmat Allah itu datang?
memberikan kepada dia keinginan untuk bertaubat dari dosa yang sebanyak itu ialah rahmat Allah. Itu betul. Itu ialah rahmat Allah, kerana Allah memberikan suatu bimbingan taufik dan hidayahnya pada seorang yang telah melakukan dosa sebesar gunung sekalipun, dia berkeinginan untuk kembali kepada Allah dan bertaubat dari dosa itulah rahmat. Kita ni yang kita nak cari yang itu dah tuan-tuan. Ya, yang itulah dalam konteks kita kalau ikut dalam kitab Bustanul Arifin tuan-tuan. Maaf saya, bukan Bustanul Arifin, kitab apa nama yang ditulis oleh ulama-ulama sufi ini, iaitu Muhawwifus Salihin Adamu Qabul Amali, kebimbangan dan ketakutan orang-orang saleh tidak diterima amalnya. Kerana amal ini tuan-tuan, Allah beritahu betul-betul dalam Al-Quran, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Allah terima amal ni dari orang yang bertakwa aja. Jadi kalau kita amal-amal biasa, ya, yang tak sampai darjat takwa ni, Allah terima ke tak? Itu yang ditakut tu. Orang-orang soleh berfikir siang malam tuan-tuan. Dalam ketakutan begitu, ulama-ulama mengulas tuan-tuan, satu pandangan, dua pandangan, tiga pandangan, empat pandangan. Akhirnya tuan-tuan, saya kena bagi upah orang surau ni. Orang yang rajin datang surau, orang yang datang menjaga surau, orang yang mengimarahkan surau. Tuan-tuan, orang yang rajin datang beribadah, orang yang membangunkan ibadah, orang yang mengimarahkan masjid surau untuk beribadah, orang itu sebenarnya telah mendapat rahmat Allah. Siapa yang nak kejut kita sehingga kita boleh datang ke surau? Siapa yang memberi tenaga kepada kita sehingga kita boleh berjalan ke surau? Siapa yang memberi tenaga kepada kita sehingga boleh beribadah siang dan malam? Siapa yang memberi kekuatan kepada kita sehingga boleh bangun beribadah? Dan tak kira waktu kita senang atau susah, siapa yang memberikan tenaga kepada kita tuan-tuan, sehingga kita boleh bangun waktu panas, kita boleh datang ke masjid waktu panas, kita datang ke surau waktu panas tuan-tuan. Dan siapa beri tenaga kita? Ini namanya rahmat Allah. Siapa yang kejut? Siapa kejut kita? Siapa bangunkan kita? Siapa sedarkan kita? Siapa tuan-tuan? Allah. Itu rahmat. Jadi oleh itu, mohonlah agar dikekalkan rahmat yang Allah kurniakan kepada kita ini. Mudah-mudahan berterusan dalam keadaan seperti mana yang kita dapat. Ya tuan-tuan, sebab rahmat ni kadang-kadang pagi dapat, petang tak dapat. Tuan-tuan perasan tak? Ya, betul ya? Kadang-kadang petang dapat, besok tak dapat. Jadi oleh itu, kita nakkan rahmat berterusan. Melainkan kalau nama tuan-tuan tu rahmat, untunglah. Dia kadang-kadang nama je, Syekh, itu masalah dia. Kan? Betul. Kadang-kadang nama sahaja. Ya? Jadi tuan-tuan, saya ingat di situlah, dan poin terakhir saya, Imam Al-Qushairi tuan-tuan membawa kisah yang membunuh 99 ini, ya, maka akhirnya diukur, malaikat telah mengukurnya tuan-tuan, dan didapati jarak negeri yang ditinggalkan itu dan negeri yang nak ditujui, ya, dia lebih dekat dengan negeri yang dia nak tuju. Maka di situ dia telah, ya, kalau kita cakap malaikat rahmat telah mengambil dia. Ya, malaikat rahmat ni maknanya Allah perintahkan, ambil dia, bawa dia, masukkan dia. Dalam ayat yang terakhirnya tuan-tuan, ya, Allah perintahkan, ya tuan-tuan, ternyatalah bahawa sesungguhnya dia lebih dekat dengan jalan taubat dia, kerana taubat dia dan keinginan dia taubat kepada Allah, dia lebih dekat dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, itu
Itu yang saya nak kongsikan sebenarnya. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan dan kepahaman antara rahmat, antara keampunan, antara rahmat dan keampunan, dan tuan-tuan, dan istighfar itu sendiri, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimanakah statusnya kepada kita sebagai seorang hamba. Ya, wallahu a'lam. Setakat tu tuan-tuan, berakhirlah kita tajuk Al-Jabbar, Al-Ghaffar, dan insya-Allah kalau ada umur kita masuklah Al-Qahhar. Ya, ada apa-apa tuan-tuan nak tambah silalah. Untuk hari ini saya ada apa-apa je? Kalau tak ada apa-apa, tuan-tuan, saya tangguh dululah. Cuma tuan-tuan perasan ya, nama-nama Allah ni dia semuanya sifatnya sirah mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya Qahir, Allah yang perkasa. Qahhar disabdukan ha tu. Ghafir, Allah yang mengampuni. Ghaffar disabdukan fa, maknanya huruf kedua pada asal perkataan ghafara, jadi dia maha tuan-tuan. Ya tuan-tuan, Jabbar, jim ba sabdu Jabbar, Jabir, Jabbar, tuan-tuan. Dalam beberapa nama-nama lain kebanyakannya dia begitu. Ya, wallahu a'lam. Tuan-tuan, subhanallah, dia maha perkasa, maha berkuasa, maha mengambil, ya tuan-tuan, menghukum, maha penghukum, segala-galanya hak Allah. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kasar bahasa, ketelanjuran cara, maklumlah. Ya tuan-tuan, kita mengingatkan diri kita ni, sebab kadang-kadang ada manusia dia menganggap mudah aja urusan dengan agama ni, sebab Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Takkanlah ya Allah nak susahkan hambanya, sedang di dunia Allah dah bagi segala nikmat. Ya, kita nak duit, kita nak senang lenang hidup dunia, semua dapat. Ya, bukan sekat ribu-ribu, berbilion juta pun boleh dapat. Ya, maka kita fikirkan begitu, Allah maha penyayang, takkan Allah nak seksa aku besok di akhirat, begitu kan? Maka disitulah ya ruginya bila hamba melihat hidupnya dunia semata-mata, sedang kebesaran Allah tidak kenal. Dia tak kenal sebenar-benarnya. Dalam makna makrifah Allah itu, dia tidak dapat nikmat itu. Jadi dengan itu saya mohon maaf sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma wa min du'ain la yustajabu la rabbal alamin. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk ya Allah, nafsu yang tidak pernah puas ya Allah, mata yang tidak mau menangis ya Allah, dan doa yang tidak perkenankan ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami dari golongan hamba-Mu yang senantiasa mendengar peringatan-Mu dan melaksanakan amal saleh. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwartal arda bi syamsik. Ya Allah, sinar terang hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, seperti mana Kau terangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la ma yaswa'una shaqiyya wa la maturda wa la mahruma ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.